untuk kita menyambungkan kembali atau cara program kita pada hari ini, iaitulah wacana pengukuhan akidah tahun 2018, semak akidah anda, yang mana telah pun kita selesai pembentangan yang pertama, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah pegangan negeri Perlis, yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Kaya Bakti Dr. Muhammad Razi bin Osman sebentar tadi. Maka majlis diteruskan lagi dengan penerangan fatwa negeri Perlis berkaitan dengan kumpulan ahbas, iaitulah pembentangan yang kedua yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Qadir bin Sahak, pegawai daripada Jabatan Mufti, bagi mewakili Datuk Mufti Datuk Arif Perkasa Profesor Madya Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti negeri Perlis. Sedikit biodata berkaitan dengan Ustaz Muhammad Abdul Qadir, yang mana beliau merupakan imam di Masjid Al-Abrar Kubang Gajah yang masih lagi berkhidmat sehingga sekarang, iaitulah selaku imam dua, dan merupakan tulang belakang Jabatan Mufti dalam menyebarkan fahaman sunnah Nabi SAW di negeri Perlis, dan beliau banyak menulis buku yang telah pun disebutkan oleh yang berbahagia doktor sebentar tadi. Dan insya-Allah tanpa buang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Syafi. Seterusnya pegawai Jabatan Agama Islam Perlis. Seterusnya imam-imam, pegawai-pegawai masjid, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya diamanahkan untuk membentangkan kepada tuan-tuan satu tajuk ataupun salah satu fatwa berkaitan dengan kumpulan yang dinamakan sebagai ahbas. Dan di mukadimah ini sebenarnya ada fatwa dari Fatwa Perlis pada tahun 2016 telah dibuat berkaitan dengan ahbas. Cuma pada pagi ini saya akan cuba untuk terangkan kepada tuan-tuan siapa dia ahbas dan apakah pemikiran dia yang daripada itu kita dapat menilai bagaimanakah kedudukan dia di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Di awal ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan satu video. Ahbas ni, tak apa, kita tengok satu video ni. Tuan-tuan tengok. Kubur ni pemilik dia nama pemilik kubur ni Al-Harari Al-Habashi ataupun Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Tengok mereka bagi sapu tangan, mereka bagi tisu, ambil tanah kubur Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Mereka agihkan tanah kubur tu. Tu macam tangkai.
Tu gambar pemilik kubur Abdullah Al-Harari. Pemilik kubur yang nama dia Abdullah Al-Harari Al-Habashi, iaitulah pengasas kepada Al-Ahbash. Dia dah meninggal. Saya ingat dia meninggal dalam 3-4 tahun lepas. Dia telah meninggal. Itu pengikut-pengikut dia. Mereka mengambil tanah kubur Abdullah Harari untuk diambil berkat. Di situ saja kita dah nampak bagaimana keyakinan mereka, bagaimana ajaran yang dibawa oleh Abdullah Al-Harari. Jadi saya rasa tuan-tuan, kali pertama tuan-tuan tengok video itu, tuan-tuan dah tahu bagaimana pemikiran ajaran Al-Ahbash, bagaimana pengikut-pengikut Al-Ahbash ini. Dari video itu saja tuan-tuan boleh gambarkan bagaimana betapa ta'assubnya pengikut-pengikut Abdullah Al-Harari kepada Al-Ahbash, kepada Al-Harari itu sendiri. Dan memang itulah yang ditanamkan kepada pengikut-pengikut Ahbash untuk ta'assub kepada Abdullah Al-Harari. Mereka akan berjuang untuk Abdullah Al-Harari. Mereka akan memusuhi sesiapa sahaja yang cuba untuk membongkarkan penyelewengan yang dilakukan oleh Abdullah Al-Harari. Itu pengikut Ahbash. Dan tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang firaq, kita bercakap tentang perpecahan, puak-puak yang berlaku di kalangan umat Islam, semua itu membenarkan hadis Nabi SAW, yang mana baginda pernah bersabda dalam hadis yang panjang. Baginda bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sesiapa yang hidup selepas daripada aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi kata, fasayara ikhtilafan kathiran. Dia akan melihat perselisihan yang banyak, bukan sedikit. Nabi sendiri bagi tahu perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kamu semua berpegang dengan sunnah aku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk selepas daripada aku. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi, genggamlah sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Maksudnya genggamlah bersungguh-sungguh dengan sunnah tersebut. Kemudian Nabi kata, fa iyyakum an muhdatsatil umur, maka jauhilah perkara-perkara yang direka-reka dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana setiap perkara yang direka-reka itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Di dalam lafaz An-Nasa'i ada tambahan wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu berada di dalam neraka. Maka itulah zaman kita. Siapa di kalangan kita yang berani bagi jaminan bahawasanya zaman kita lebih baik dari zaman sebelum daripada kita? Sebenarnya semakin jauh sesuatu zaman, semakin jauh sesuatu generasi dari Nabi, menunjukkan generasi itu lebih jauh dari kefahaman yang sebenar, lebih jauh dari agama, lebih jauh dari kefahaman yang tulen. Di dalam hadis dalam Sahih Bukhari, orang pergi berjumpa dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, mengadu tentang kezaliman yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Lalu kata Anas ibn Malik, isbiru, bersabarlah kamu semua, fa innahu la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Sesungguhnya tidak akan datang satu zaman melainkan zaman selepas daripadanya lebih buruk daripada, illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, melainkan zaman selepasnya lebih buruk dari zaman sebelum daripadanya. Maknanya manusia ni semakin jauh dari Nabi SAW, semakin jauh kita dari kefahaman yang sebenar. Sebab itu, untuk memastikan kita berada di atas landasan yang sebenar, hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Banyak telah berubah pada zaman ni. Di zaman, banyak contoh yang boleh kita boleh lakukan, yang boleh kita beri. Dahulu tidak ada di kalangan sahabat yang sengaja meninggalkan salat jemaah. Tak ada. Tapi hari ini perbuatan meninggalkan salat jemaah dianggap satu perbuatan yang biasa dan tak ada satu kesalahan apa-apa. Gambaran asal agama yang telah berubah.
Tak dianggap aib seorang yang meninggalkan salat Jumaat. Tak ada apa-apa keaiban. Tetapi tak pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, Allah Subhanahu wa taala, agama Islam telah melarang orang perempuan kalau di dalam salat nak tegur imam ketika imam melakukan kesalahan. Kalau orang lelaki tegur imam, kena sebut subhanallah. Kalau orang perempuan nak tegur imam, buat apa? Buat apa? Tepuk. Kenapa tak guna suara? Kenapa orang perempuan tak sebut subhanallah? Tapi hari ini bukan setakat subhanallah. Orang perempuan bernasyid di atas pentas. Dan dianggap perkara itu biasa. Berlenggang-lenggok di atas pentas, bertudung atas nama nasyid, biasa perkara itu. Sedangkan syarak telah menghilangkan bebanan kepada orang perempuan dari melaungkan azan dan iqamah. Gambaran asal agama telah berubah. Orang akan beri 1001 alasan untuk membenarkan perkara itu. Kata Nabi SAW, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah Nabi dengan geraham. Kerana kita akan tengok di akhir zaman manusia akan berubah, penilaian mereka akan berubah. Maka tuan-tuan sekalian, bila kita nak bercakap tentang Ahbash, rujukan kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan bila kita sebut tentang Ahbash, tuan-tuan sekalian, Ahbash ni, yang bahaya dekat Ahbash ni, dia ada pemikiran yang melampau. Dia akan mengkafirkan sesiapa sahaja. Dia akan mengkafirkan sesiapa sahaja. Yang pertama antara ciri-ciri Ahbash, dia akan mengkafirkan sesiapa sahaja yang menerima Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sesiapa sahaja yang menukil ataupun membaca kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mengambil pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia akan kafirkan orang tu. Bukan setakat sesat, dia akan kafirkan. Dan sesiapa yang tidak bersetuju dengan mereka, dia akan tuduh sama ada Wahabi, sama ada Talibarut Saudi, ataupun Salafi ekstrim. Dia tiga tu ya. Kalau tak bersetuju dengan mereka, pertama dia akan tuduh Wahabi, kedua dia akan kata Talibarut Saudi, dan kedua dia akan kata Salafi ekstrim, pengganas. Itu Ahbash. Dan bahayanya mereka ni, mereka suka nukil perkataan, nukil secara sekerat-sekerat. Sebagai contoh, hadis tentang tawassul. Bagaimana Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memanggil Al-Abbas. Kata Umar, di dalam hadis yang sahih, Umar panggil Al-Abbas, wahai Al-Abbas, dahulu ketika Nabi hidup, kami bertawassul dengan Nabi Muhammad. Sekarang Nabi telah wafat, maka kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi Muhammad, iaitulah Al-Abbas. Mereka berhenti setakat itu. Lalu mereka kata, tengok, hadis ini menunjukkan bolehnya bertawassul dengan jah seseorang, dengan kedudukan dan kemuliaan seseorang. Mereka tak baca hadis itu bagi habis. Lalu ramai orang terpengaruh. Hadis ini Bukhari, hadis sahih. Lalu ramai yang terpengaruh. Tapi sebenarnya hadis tu ada sambungan dia. Hadis tu ada sambungan dia, dan bagaimana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika dia mensyarahkan hadis tu, dia sebut sebenarnya Ibn Abbas, sebenarnya Al-Abbas ketika Umar panggil dia untuk meminta doa diturunkan hujan, bertawassul dengan Al-Abbas untuk minta diturunkan hujan, Al-Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibn Hajar sebut lafaz doa yang dibaca oleh Al-Abbas. Bukan maksud Umar dan para sahabat bertawassul dengan kemuliaan Al-Abbas, tak. Ibn Hajar sebut lafaz doa yang dibaca oleh Al-Abbas, iaitulah, cuba tuan tengok doa, lafaz doa yang dibaca oleh Al-Abbas. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidhanbin wa lam yukshaf illa bitawbah wa qad tawajjaha al-qawmu bi ilayka limakani min nabiyyik وهذه أيدينا إليك بذنوبي ونواسينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث.
Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya sesuatu bala tidak akan turun melainkan disebabkan dosa, dan bala tersebut tidak akan tersingkap melainkan dengan bertaubat, kata Al-Abbas. Sesungguhnya orang ramai telah bertawajuh, yakni meminta doa denganku kepadamu. Yakni orang ramai, Umar minta supaya Al-Abbas yang membacakan doa, orang lain mengaminkan doa tersebut. Disebabkan kedudukanku yang hampir dengan nabimu, kata Al-Abbas, inilah tangan-tangan kami ditadahkan kepadamu dan ubun-ubun kami diserahkan kepadamu dengan kembali bertaubat kepadamu. Oleh itu turunkanlah bantuan, yakni hujan, kepada kami. Maknanya Al-Abbas dia berdoa, bukan maksud Umar bin Al-Khattab berdoa dengan menyebut nama dan kemuliaan Al-Abbas. Tapi sempat nak buat saya makan, menyebabkan mudah mereka terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan tersebut. Itu bahayanya Al-Ahbas. Nah, baik tuan-tuan, kita pergi satu persatu berkaitan dengan baik, kita pergi kepada, kita tengok Ahbas. Dan di Malaysia ni lebih parah apabila dia ada pengikut-pengikut dia. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana seorang mengaji agama, pergi keluar negara, balik ke negeri, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar syarah hadis, pakai serban, pakai jubah. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana sikap mereka apabila mereka tak bersetuju dengan seorang. Saya rasa tuan-tuan nampak gambar tu. Gambar ni, ini adalah gambar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Seorang ulama hadis. Tak apa, kalau tak nak bersetuju, tak apa. Tapi dengan adab. Cuba tengok bagaimana mereka buat. Tuan-tuan nampak di atas kepala dia buat apa? Tanduk. Atas dia tulis apa? Laknatullah ala Albani wa man tabi'ahu. Laknat Allah ke atas Al-Albani dan sesiapa yang mengikutnya. Cuba tuan tengok gaya dia. Kita tak setuju kat orang pun boleh kita sebut laknatullah. Kita tak boleh melaknat orang melainkan orang yang mati dalam keadaan kekufuran. Baru kita boleh. Dan tak ada kerja orang Islam nak melaknat hatta orang kafir. Jumpa orang kafir, laknat Allah kepada orang kafir. Tak ada kerja, itu bukan sikap orang Islam. Tetapi mereka, siapa yang tak setuju dengan mereka, yang cuba membongkarkan kesalahan mereka, tengok apa yang mereka buat. Tengok dekat bawah tu. Inilah antara syaitan yang bertopengkan manusia masa kini. Tapi dah apa tu? Tapi dah mampus. Ni tuan-tuan, bukan orang mak rempit. Ustaz ada sekolah tahfiz. Mudir sekolah tahfiz. Ni yang punya tuan punya blog. Saya minta maaf banyak sebab hari tu ni saya duk rasa macam Abah ni tak dapat tempat. Disebabkan saya tengok sikap-sikap mereka yang macam ni. Jadi saya tak simpan semua benda yang dia buat tu. Bila semalam, bila saya kena bentang pada hari ni, baru saya semak balik. Saya pergi balik lama blog dia. Bila tengok-tengok dia dah lock dia untuk orang yang member sahaja. Jadi sebahagian saja yang saya dapat 2 saja. Selain pada yang ni, ada lagi. Datuk Mufti kita, dia telah buat mata bagi juling. Mata hitam tu bagi tengah-tengah. Dan dia tuduh perkara family dia kacau. Family dia kacau. Saya sebut satu perkara lah, tak tahu Datuk Mufti bagi kita bagi, tapi untuk tujuan pengetahuan macam mana buruknya keadaan orang-orang Ahbas. Datuk Mufti nama Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Ayah Datuk Mufti ada 2 nama. Dalam IC kan orang tua-tua dulu, nama Zainul Abidin alias, saya tak ingat, Abu Talib kan Abdul Talib. Bukan macam tu lah, rasanya Abdul Talib rasanya. Tak silap. Dia pemilik blog ni dia dapat dari mana saya tak tahu. Lalu ada sebahagian adik-beradik Datuk Mufti nak bin macam Datuk Mufti bin Zainul Abidin, sebahagian bin nama yang satu lagi, tapi nama orang yang sama. Pemilik blog ni dia tulis, kenapa Muhammad Asri bin Zainul Abidin tapi nama sebenar ayah dia Abdul Talib.
Tengok dia cuba bagaimana dia nak gambar, dia cuba nak buat fitnah. Sebab apa? Kerana sesiapa sahaja yang cuba untuk menyerang dia, dia akan, siapa yang cuba untuk membongkar penyelewengan dan kesesatan mereka, mereka akan usahakan apa cara untuk memburukkan orang tersebut. Ini salah satu contoh dia. Cuba tengok apa lagi dia kata. Tapi dah mampus, nasib baik. Kalau tak, apa tu? Kalau tak sudah tentu, apa tu? Banyak fatwa yang dikeluarkan oleh syaitan ini. Dia ini tukang apa? Kita nak baca pun tak sanggup. Tukang jam. Al-Albani memang pernah, dia mahir lambat jam, Al-Albani rahimahullah. Tapi demikianlah. Tuan-tuan baca saya, tuan-tuan jangan tak tahu pemilik blog ini adalah seorang ustaz balik mengaji di Lebanon, tempat pengajian Universiti Abdullah Harari di Lebanon. Buka sekolah tahfiz, mudir sekolah tahfiz, pakai jubah dan serban. Tahu siapa dia ni? Yang buat blog ni. Hari tu yang datang berdebat dengan Ustaz Salman Ali di Perlis, Abu Syafiq. Ini blog dia. Ini yang pertama, cuba tengok yang kedua, dia kata dekat siapa? Ni siapa? Tuan-tuan agak-agak tahu siapa? Dr. Mazli Malik, Menteri Pendidikan sekarang ni. Bila sebut tentang penyelewengan mereka, tengok mereka buat apa. Aku nak kafirkan keluarga aku, na'udzubillah. Dari suami dan ayahanda kalian yang tercinta, kalian ku ajarkan akidah Yahudi supaya tempat kalian di neraka nanti. Cuba tengok. Ustaz berserban, mudir sekolah tahfiz. Dipaham. Ini cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana pengikut, bagaimana orang Melayu yang mengaji dengan ahbas ni boleh jadi macam ni. Cuba tuan-tuan bayangkan, mereka ni akan pergi ke mana? Dia pemikiran tu dia akan jadi macam mana? Tak mustahil dia akan buat satu keadaan huru-hara. Hanya kerana tidak bersetuju dengan mereka. Saya sempat ambil dua sahaja keratan yang dia hina orang yang berbeza dengan mereka. Ni gambar Tok Syekh mereka, Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Ni orang dia. Dah meninggal lah. Sekalipun kita tak setuju dengan dia, kita tak maki dia, kita tak kata apa-apa kat dia. Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Baik, kita tengok siapa dia Ahbas. Saya dah sebut sebentar tadi secara ringkas tentang Ahbas. Kita tengok lagi sekali. Al-Ahbas adalah kumpulan yang dinisbahkan kepada Abdullah Al-Habashi. Mula muncul di Lebanon ketika berlakunya huru-hara disebabkan perang saudara. Jadi masyarakat ketika itu mereka susah, kemiskinan, tak ada ilmu pengetahuan. Ahli sunnah ni tak dengar apa pun tentang ahli sunnah. Lalu di situlah Abdullah Al-Harari mengambil peranan dalam keadaan masyarakat yang berada dalam kejahilan dan kefakiran. Kumpulan Ahbas ini mengambil peluang menghidupkan metodologi ahli kalam, kusufian dan kebatinan bertujuan merosakkan akidah dan memecah belahkan umat Islam. Ada satu lagi video yang tengok, satu Abdullah Harari ketika dia hidup, dia buat satu barangkali macam tazkirah. Dia bagi tahu kepada orang ramai, dia kata ada seorang lelaki tentera zaman Osmaniyah. Umur berapa, 100 lebih umur dia, saya tak perasan dia sebut berapa. Pergi ke Masjid Nabawi. Lalu dia hulur tangan dia masukkan di dalam apa? Kan kalau kita pergi Masjid Nabawi, dia ada di makam Nabi tu, dia ada kita sebut apa, dinding kan. Dia kata hamba Allah ni pergi suar tangan masuk ke dalam dinding tersebut. Dia masuk sekerat je. Bila dia buat keluar, tangan dia bau wangi. 15 hari kot, aku tak silap. 15 hari bau wangi tu tak hilang-hilang. Kemudian Abdullah Harari kata, Allah, orang Wahabi mana nak reti berkat-berkat, dia kata. Allah mengharamkan orang Wahabi dari mengetahui tentang berkat.
Sebab tu orang Wahabi tak dapat berkat. Apa pun dia sebut, dia mesti akan sebut tentang Wahabi. Semua yang dia tak setuju, dia akan kata pada Wahabi. 15 hari bau tangan tak hilang-hilang bau wangi. Orang saleh, dia kata, orang alim. Mereka kalau tuan-tuan dengar kuliah-kuliah dia akan penuh dengan kuliah-kuliah yang macam tu. Cerita tentang karamat, cerita macam orang ni berlaku perkara yang pelik. Bahkan Abdullah Harari dikatakan boleh terbang. Sampai dalam YouTube dia buat Harari Airline. Dia boleh terbang, katanya dia boleh terbang. Dan anak murid dia juga mengambil air liur dia dan sapu ke seluruh tubuh badan mereka, mengharapkan keberkatan daripada Abdullah Harari. Ekstrim golongan. Abdullah Al-Harari Al-Habashi, nama penuhnya adalah Abdullah bin Muhammad Al-Shaybi Al-Abdari. Dia dinamakan sebagai Al-Harari kerana dinisbahkan kepada kampungnya Harar di Habasyah. Bermula keganjilan dan penyelewengan Abdullah Al-Harari apabila dia berbai'ah dengan tarikat At-Tijaniyah dan tarikat Rifa'iyah. Tarikat Tijaniyah ni antara tarikat yang beranggapan sesiapa yang membaca wirid-wirid dia, aurat-aurat dia, lebih baik daripada mengkhatamkan berapa 1000 kali Al-Quran. Membaca aurat dia lebih baik dari mengkhatamkan 1000 kali Al-Quran. Tijaniyah. Dia mula rosak pemikiran dia tu bila dia mempelajari tarikat Tijaniyah dan Rifa'iyah. Pada tahun 1940 Masihi bersamaan 1367 Hijriah, Abdullah Harari membantu Hakim Indraji di Habasyah, itu nama dia, Syahr Hilasilasi, menentang persatuan-persatuan Islam tahfiz Al-Quran di Bandar Harar. Lawan golongan tahfiz Al-Quran. Kejadian ini dikenali sebagai fitnah Bilad Kulub, nama tempat tu, yang membawa hukuman penjara dikenakan ke atas mudir sekolah tahfiz Ibrahim Hasan selama 23 tahun dan dibuang negeri. Dia dibuang negeri. Mudir sekolah tahfiz dibuang negeri, bukan Abdullah Harari. Kerjasama antara Abdullah Harari dengan Syahr Hilasilasi dalam melakukan penentangan terhadap persatuan-persatuan Islam menjadikan para pendakwah dan guru agama melarikan diri ke Mesir dan Saudi. Mereka menggelarkan Abdullah Al-Harari sebagai Al-Fattan, yakni orang yang banyak membawa fitnah, ataupun Syekh Al-Fitnah, Syekhul Fitnah. Jahat disebabkan kejahatan yang dilakukan kepada orang Islam. Demikianlah keadaannya Abdullah Al-Harari. Dan Abdullah Harari ni tuan-tuan, kita boleh tahu pemikiran-pemikiran yang rosak dia kerana dia ada kitab. Antaranya Sarihul Bayan, ada beberapa kitab lagi. Dan sebenarnya kata sebahagian pada penyelidik, semua buku-buku, kitab-kitab tu bukan beliau yang tulis. Sebaliknya Abdullah Al-Harari ni dia ada tim pengkaji dia, tim penyelidik dia. Mereka yang tulis dan namakan buku tu kepada Abdullah Al-Harari. Hakikatnya Abdullah Harari ni tak ada ilmu, seorang yang jahil, tak tahu apa. Dia hanya ambil maklumat daripada penyelidik, tim penyelidik yang dia ada. Sebab tu orang mempertikaikan dari mana dana yang dia dapat sehingga boleh buka universiti. Orang mempertikaikan banyak, inilah banyak tanggapan lah. Yang penting, kata sebahagian penyelidik, dia bukan seorang yang alim, dia tak tahu apa. Baik, demikianlah keadaannya Abdullah Al-Harari. Apabila dia berada di Lubnan, dia bekerja untuk menyebarkan fitnah sama seperti yang dilakukannya di tempat asalnya Habasyah, dan menyebarkan akidahnya yang rosak termasuk syirik, menyebarkan fahaman mazhab-mazhab yang batil tentang sifat Allah, menyebarkan fahaman Murji'ah, Jabariyah. Murji'ah yang mengatakan seseorang apabila mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, buat apa pun amalan yang dia lakukan, iman tetap di dalam hati dia, iman dia setaraf dengan Abu Bakar dan Umar. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, itu Murji'ah. Kerana Murji'ah mengasingkan antara hati dengan amalan. Kalau dah mengaku tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah, maka buatlah apa nak buat. Iman setaraf dengan Abu Bakar dan Umar. Itu Murji'ah. Jabariyah, dia juga membawa akidah Jabariyah yang beranggapan manusia ni telah
Tak ada usaha, tidak ada pilihan. Semua yang dilakukan atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat yang dilakukan kerana Allah Taala yang bantu kita buat. Sehingga Abdullah Harari kata seseorang kafir tidak menjadi kafir, melainkan Allah Taala yang bantu dia jadi kafir. Abdullah Harari. Demikian juga dia membawa pemikiran tasawuf batiniyah dan Syiah Rafidah. Dia ada aliran Syiah Rafidah. Kerana dia menghina antara sahabat yang dia hina, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq. Dia terima Abu Bakar As-Siddiq. Antara sahabat yang dia terima, yang dia hina adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan antara sahabat juga yang dia hina, iaitulah Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha disebut-sebut sebagai melakukan maksiat dan seumpamanya. Dia suka main isu pertelingkahan di kalangan sahabat. Lalu dia kata Muawiyah ahli maksiat, Aisyah ahli maksiat. Sedangkan para ulama ahli sunnah tak kata sedemikian. Walaupun ahli sunnah beranggapan dari sudut Ali dengan Muawiyah itu seperti Ali berada di pihak kebenaran. Tetapi ulama ahli sunnah tak sebut Muawiyah melakukan maksiat, tak. Isu dia isu ijtihad. Muawiyah telah melakukan ijtihad di zaman dia. Fa'aqta'a wa lahu ajrun wahid. Muawiyah tersilap di dalam ijtihad, tetapi tetap dia memiliki pahala yang satu. Berdasarkan hadis Nabi, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Bila seseorang hakim berijtihad, benar ijtihad dia dapat 2 pahala. Kalau seseorang hakim berijtihad, tersilap ijtihad dia dapat 1 pahala. Demikianlah kedudukan Muawiyah. Tak sebut Muawiyah buat maksiat, tak. Memuliakan para sahabat. Tetapi Abdullah Harari tak sedemikian. Aisyah pun dia hina. Mencela para sahabat Nabi dan menuduh Ummul Mukminin Aisyah melakukan maksiat dengan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah memerangi Sayyidina Ali dalam peperangan Jamal. Ulama ahli sunnah tak sebut sedemikian. Ulama ahli sunnah sebut ijtihad yang salah. Tersilap di dalam berijtihad. Akhirnya Abdullah Al-Harari berjaya mengumpulkan pengikut yang ta'assub. Mereka tidak mengiktiraf keislaman seseorang kecuali sesiapa yang mengakui akidah yang dibawa oleh Abdullah Al-Harari, sedangkan akidah yang dibawa oleh Abdullah Harari jauh menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Pengikut yang ta'assub ini memaksa orang ramai mempelajari akidah Al-Habasyiyah. Mereka pergi ke rumah orang ramai, mengetuk pintu-pintu rumah orang ramai dan menyebarkan buku-buku Abdullah Al-Harari secara percuma. Ini mereka bergerak dalam bentuk paksa orang, keras dan memaksa orang, golongan Ahbas. Akidah dan mazhab mereka ni tuan-tuan, mereka akan dakwa mereka bermazhab Syafi'i. Sebab tu ramai di kalangan orang-orang agama di Malaysia ni terpengaruh dengan mereka. Ada seorang tadi pemilik blog tadi ni, ada seorang mufti di negara kita ni, satu yang malang. Bila dia sebut dalam ceramah dia, saya dengar sendiri, dia puji Abu Syafiq ini orang yang paling berakhlak sekali. Itu Abu Syafiq yang tadi, yang apa, blog tadi. Kita tak kata apalah, barangkali mufti tak sempat nak tengok blog ustaz-ustaz ni. Yalah, ustaz tu mari dekat kita, siapa pun tunjuk muka baik, mari jumpa mufti. Takkan nak jadi samsing depan mufti. Dah tentulah pakai pakaian yang baik, tunjuk akhlak yang baik. Tapi di internet dia, di alam internet, begitulah akhlak dia. Tapi mufti tu, Masya Allah, dia ni akhlak baik apa semua. Bawa mazhab Syafi'i, berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Mereka dakwa sedemikian. Tapi sebenarnya mereka bukan mazhab Syafi'i. Kalau baca fatwa-fatwa Abdullah Harari banyak. Antaranya dia tak mewajibkan zakat duit hari ni. Dia tidak mewajibkan zakat dan dia mendakwa keempat-empat mazhab tak mewajibkan zakat hari ni. Duit mata wang hari ni. Banyak lagi. Boleh berlakunya percampuran tanpa batasan antara lelaki dan perempuan. Banyak lagi fatwa-fatwa Abdullah Harari yang menyeleweng daripada mazhab Syafi'i, bahkan daripada 4 mazhab. Baik, kita tengok secara ringkas akidah dan mazhab beliau. Ahbas mendakwa bermazhab dengan mazhab Syafi'i dalam fiqh dan akidah.
hakikatnya mazhab mereka jauh dari mazhab Syafi'i. Mereka mentakwil sifat Allah tanpa kaedah yang betul, sedangkan mazhab Syafi'i tidak mentakwil sifat Allah. Sebab tu akidah yang mereka pegang tak dinamakan sebagai akidah Syafi'iyah, tapi dinamakan akidah Asy'ariyah ataupun akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Keyakinan mereka terhadap Al-Quran, Al-Harari Al-Habashi mendakwa Al-Quran adalah lafaz Jibril, bukan kalamullah, seperti akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran, kalau kita kata apa Al-Quran itu? Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi golongan Al-Ahbash mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, sebaliknya kalam Jibril. Cuba tuan-tuan tengok. Kerana mereka telah menolak Allah Taala berkata-kata. Maksudnya berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara. Habis tu nak keluar macam mana kalau bukan Alhamdulillahirabbil alamin, macam mana? Dah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa semua tanpa. Akhirnya bukan kalam Allah, sebaliknya kalam Jibril. Itu Abdullah akidah Ahbash. Ahbash dalam masalah berkaitan dengan iman sama seperti Murji'ah yang saya terang tadi dan Jahmiyah, iaitu memisahkan antara iman dan amal. Seseorang dikira beriman walaupun meninggalkan salat, dan juga rukun Islam lainnya. Ia bercanggah dengan akidah ahli sunnah yang menyatakan Islam itu ialah iman dan amal. Abdullah Al-Harari juga berkata, sesiapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah dalam dirinya, tidak melaksanakan kefarduan ditetapkan Allah, tidak menjauhkan diri dari kemaksiatan, tetapi seumur hidupnya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun sekali, dia seorang Muslim lagi beriman. Tengok, buatlah tara mana pun, tidak melaksanakan rukun-rukun Islam, dia tetap Muslim lagi beriman. Ahbash dan kubur, kumpulan Ahbash, mereka selalu mencari-cari kubur dengan alasan untuk mengambil berkat dan memuliakan orang saleh. Itulah alasan mereka. Ini kubur ni tuan dia orang saleh, kita pergi jumpa orang saleh, kita minta dia, kita sebut nama dia, Allah Ta'ala perkenankan doa kita, kita memuliakan orang saleh. Itulah mereka akan suka dengan kubur. Ahbash menggalakkan pergi ke kubur bagi tujuan memohon pertolongan dan meminta diperkenankan hajat-hajat dari ahli kubur. Mereka mendakwa ahli kubur keluar dari kubur menunaikan hajat pemohon, kemudian kembali ke kubur semula. Tuan-tuan jangan pelik, rasa macam kalau kita dengar macam ni rasa macam betul ke ada orang percaya macam ni. Tapi hakikatnya berlaku, memang ada kepercayaan sebegini di kalangan orang Islam. Buktinya kenapa mereka sanggup duduk di kubur, duk berqasidah di kubur, duk bernasyid di kubur? Kerana mereka percaya benda ni. Mereka percaya ahli kubur dapat memperkenankan hajat orang yang meminta kepada mereka. Perbuatan ini ternyata perbuatan yang syirik. Perbuatan yang syirik, pergi kubur, meminta sesuatu dari kubur. Begitu juga mereka membenarkan memohon berkat dari batu-batu. Dianggap batu-batu yang terpilih, yang dianggap ada kemuliaan, apatah lagi Hajarul Aswad, mereka akan melakukan perkara yang dilarang terhadapnya. Ini saya dah sebut dah tadi, Ahbash mencela para sahabat, antaranya Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga Khalid ibn Walid. Ahbash mengkafirkan para ulama. Al-Harari mengkafirkan beberapa ulama. Dia menghukum Ibn Taymiyah sebagai kafir dan menjadikan kewajipan pertama bagi setiap mukallaf mengiktiraf kekufuran Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kewajipan utama seorang mukallaf berkeyakinan kufurnya Ibn Taymiyah. Sebab tu Abdullah Harari ni, dia siapa buat tulisan rujuk Ibn Taymiyah, kafir. Siapa bela Ibn Taymiyah, kafir. Dia senang saja. Dia terlampau sensitif dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bukan setakat Ibn Taymiyah dihukumkan kafir, begitu juga Az-Zahabi di sisi Abdullah Harari seorang yang keji. Khabith dia kata dekat Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi. Demikian juga mereka telah mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengkafirkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang tadi. Mereka mengkafirkan Syekh Said Sabiq rahimahullah, yang kita baca kitab fiqh dia tu, fiqh sunnah Syekh Sabiq, dia kafirkan.
dan menganggap Syed Sabiq sebagai seorang majusi kafir. Syed Qutb pun dihukumkan kafir, Qaradawi pun dihukumkan kafir, Said Ramadan Al-Buti pun dihukumkan kafir, dan ramai lagi. Bahkan Wahbah Zuhaili apa semua tu habis semua kafir. Semua kafir pada mereka kerana orang-orang ni walaupun di kalangan mereka, contoh macam Nasiruddin Al-Albani dengan Ramadan Al-Buti taklah berapa kena. Ada kontradik juga antara mereka, pertembungan di antara mereka kasar juga. Mereka bertelagah antara Al-Buti dengan Al-Albani, dahsyat juga. Mereka jawab-menjawab. Tetapi taklah sampai ke tahap mengkafirkan. Tetapi Abdullah Harari dia kafirkan semua. Dan mereka memuji Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni seorang lelaki yang kita pun tak erti nak hukum dia macam mana. Tapi sebahagian ulama menghukumkan dia terkeluar disebabkan dia bawa fahaman wahdatul wujud. Abdullah Harari kata Ibnu Arabi ni dia ikut Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi naik sehingga ke Sidratul Muntaha, manakala Ibnu Arabi naik lebih daripada itu lagi, di satu tempat yang tidak boleh dicapai oleh Nabi melainkan Ibnu Arabi. Orang yang telah difatwakan kafir oleh para ulama, dia kata orang tu yang paling bagus sekali, Ibnu Arabi. Fahaman wahdatul wujud ni tuan-tuan, fahaman yang beranggapan Allah Ta'ala boleh bersatu dengan makhluk. Fahaman bersatunya wahdatul wujud ni, kalau boleh nak difahamkan kesatuan yang macam mana, iaitulah seperti air. Kita bubuh gula, kita kacau, boleh hasilkan lagi tak gula tu dari air? Tak boleh. Itu fahaman wahdatul wujud. Kebersamaan Tuhan dengan makhluk tu bersatu, tak boleh dipisahkan lagi. Dia ada fahaman ittihad pula. Ittihad tu dia gula tadi, kita buat masuk layak, bersatu kan? Bersatu air dengan gula, tapi kita jangan kacau. Gula tu boleh dipisahkan lagi dari air. Tu fahaman tu dinamakan fahaman ittihad ataupun hulul. Wahdatul wujud, kalau dikacau gula tu bergabung dengan air, tak boleh dipisahkan, maka itu fahaman wahdatul wujud. Tuhan boleh bersatu dengan makhluk sedemikian. Sebab tu ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan ma fi jubbati illallah. Dalam jubah aku ni adalah Allah. Dia nak habaq kata apa? Dia tu Allah. Dia nak mengaku kata dia tu Allah. Datang dari pemikiran wahdatul wujud yang dibawa oleh Ibnu Arabi, dan orang yang membawa pemikiran wahdatul wujud ini dipuji dan diterima oleh Abdullah Al-Harari, dan Abdullah Harari mengatakan Ibnu Arabi sebagai Syekhul Islam. Fatwa ganjil ahbash banyaklah. Antara yang ganjilnya, dia kata bolehnya melihat wanita ajnabi, sedangkan Al-Quran suruh kita menundukkan pandangan. Boleh bersalam-salaman antara wanita ajnabiyah. Wanita boleh keluar rumah dalam keadaan tabarruj dan memakai wangian walaupun tanpa keizinan dan keredaan suami. Boleh keluar rumah tanpa izin suami. Boleh berjual beli anak yang merdeka. Itu dia, anak boleh jual beli, tidak perlu membayar zakat wang. Boleh makan riba dan bersolat dengan pakaian bernajis. Ini antara fatwa-fatwa fiqh dia yang pelik-pelik. Dan ahbash memecah belahkan masyarakat Islam. Kalau dia dibiarkan, sekarang ni saya tengok di YouTube ramai dah banyak rancangan-rancangan TV buat pendedahan tentang penyelewengan ahbash. Antaranya di Jordan sekarang ni. Banyak syekh-syekh di Jordan dah mula bangun untuk menyatakan bahayanya ahbash, kerana mereka semakin hari semakin berkembang. Kenapa berkembang, tuan-tuan? Orang Islam ni dia suka kalau ada benda-benda pelik dalam ceramah. Dia suka, tapi orang Islam tu suka. Dia dengar cerita wali boleh terbang, boleh jalan atas ayak. Semua orang suka. Betul tak? Kita teringin nak dengar, macam mana kok aku boleh jadi macam tu? Wali ni sekian, wali ni sekian. Dia suka. Jalan dulu, wali boleh berjalan atas penyidai pun orang suka. Punya mengaji, ya Allah, Tok Guru ni jangan main. Wali boleh jalan atas penyidai.
Hebat juga berjalan atas penyidai tu. Padahal kita rasa jalan atas penyidai ni cari nahas. Tapi ada orang suka. Cuma tengok Ayah Pin di Terengganu. Ada pengikut. Walaupun kita duduk di Perlis, dengar cerita Ayah Pin, kita pun jadi macam pelik. Macam mana orang Melayu masih boleh mengikut seorang lelaki yang mengaku Tuhan. Sedangkan orang Melayu telah ditanamkan dengan akidah Tuhan yang sebenar adalah Allah. Tapi mari Ayah Pin di Terengganu, ada juga pengikut dia. Sebab apa tuan-tuan? Katanya Ayah Pin ni dia ada perkara-perkara luar biasa berlaku kat diri dia. Dia tak suka kat seorang, dia kata sesuatu, orang tu boleh jadi gila. Sebab tu bila Ayah Pin pergi ke Batu Cave, Sami yang ada kat Batu Cave tu sembah dia. Bukan dia sembah Sami tu. Sami tu sembah Ayah Pin. Bukan setakat sembah macam kita sujud tu, meniarap tu. Meniarap kat Ayah Pin. Barangkali syaitan yang ada dekat Sami tu bagi tahu dekat Sami tu, syaitan yang ada dekat Ayah Pin lebih besar dari syaitan yang ada kan. Biar hang sembah dia elok. Tapi orang Melayu ikut, bahkan salah seorangnya ustazah yang balik dari Al-Azhar mengaji. Jadi pengikut Ayah Pin. Kenapa? Kerana kecenderungan orang ramai suka pada perkara-perkara yang pelik dan luar biasa. Itu bahayanya ahbas. Benda-benda pelik, cerita-cerita pelik dan luar biasa disebarkan dalam kuliah-kuliah mereka. Menyebabkan orang ramai suka, teringin nak dengar, teringin tahu kami boleh dapat kelebihan tersebut. Itu bahayanya. Sebab tu mereka dapat berkembang. Di Amerika dan Kanada, kumpulan Ahbas ini telah menimbulkan fitnah mengubah arah kiblat. Dia suka buat masyarakat jadi porak-poranda. Orang sembahyang menghadap kiblat, betul dah menghadap kiblat. Barangkali terlari sikit saja, oh tak boleh, kena bagi tepat-tepat tu. Kiblat ni salah, kiblat sebenarnya belah sana. Dia suka cari perbezaan dengan orang lain. Sehingga mereka memiliki masjid tersendiri. Atas alasan kiblat yang tak betul itu, mereka nak membenarkan perbuatan mereka, buat masjid lain dan pecahkan orang Islam. Sehingga mereka memiliki masjid tersendiri dan kiblat yang berbeza dari kiblat sebenar. Bahkan mereka menghadap kiblat yang berbeza sebanyak 90 darjah. Hal ini menjadikan masjid mereka tidak menghadap kiblat umat Islam. Di Lebanon mereka menunaikan salat berasingan setelah selesai salat pada Jumaah masjid. Mereka juga memukul dan bertindak zalim ke atas para imam masjid. Mereka menyampaikan kuliah-kuliah agama dengan paksaan dan menimbulkan pertelingkahan di dalam masjid. Semua ini dengan bantuan dan sokongan dari musuh-musuh Islam. Mereka ni suka, mereka dalam bentuk yang kasar sedemikian. Tuan-tuan bayangkan tengok apa yang ditulis kepada Al-Albani dan Dr. Mazli tadi. Kalau ada soalan, tanya terus tuan-tuan. Ni berikut ni, slide berikutnya saya sertakan beberapa fatwa dari para ulama tentang ahbas. Bukan seorang para ulama yang memfatwakan kesesatan mereka. Banyak para ulama, boleh dikatakan semua para ulama memfatwakan kesesatan mereka. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi panjang. Saya terjemah tu pun saya skip, panjang sangat fatwa dia. Tapi bagaimana Qaradawi mereka kacau, rancangan-rancangan Qaradawi mereka kacau. Mereka nak tonjolkan diri mereka dengan mereka menyerang orang-orang yang ada nama seperti Qaradawi. Panjang fatwa Qaradawi ini dalam buku tentang ahbas terbitan Jabatan Mufti, saya ada sertakan di dalamnya. Selain daripada Dr. Al-Qaradawi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga telah memfatwakan tentang kesesatan ahbas, dan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan wajib orang Islam menjauhkan diri daripada mereka kerana bahaya. Jangan hampiri. Seperti mana Al-Quran kata la taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Maka demikianlah jangan menghampiri kumpulan ahbas. Kalau rasa diri itu tak berapa nak kuat, nak tolak hujah orang tak berapa nak kuat, jangan duk berani pergi. Kalau dia alim sungguh tak apa, dia rasa macam diri dia kemah, tak apa. Dah alim, dia reti dah beza di antara kebenaran dan kebatilan, dia nak pergi tak apa, supaya nak habaq kepada orang bagaimana kesesatan mereka. Tapi kalau duk rasa macam tak boleh nak jawab hujah orang, kita ilmu tak mantap, jangan duk pergi. Nanti kita akan terpengaruh.
Tengok, ada soalan kepada Wahbah Zuhaili di dalam laman web beliau. Seorang pemuda meminang adik perempuan saya. Selepas peminangan, pemuda ini berkata kepada adik saya bahawa dia dari golongan Ahbash. Apakah i'tiqad mereka yang penting apabila adik saya berkahwin dengan pemuda ini? Apakah hukum perkahwinannya? Wahbah Zuhaili kata, kita mengatakan bahawa muslimin apabila sabit benar agamanya, maka mereka adalah dari kalangan orang Islam. Boleh berkahwin dengan mereka, namun saya menasihati anda agar tidak bersetuju atas perkahwinan ini. Jangan. Kalau yang datang meminang tu orang Islam, kita tahu dia orang Islam, maka dia Islam. Tetapi kalau mari orang Ahbash, kata Wahbah Zuhaili, aku nasihatkan, jangan teruskan perkahwinan ini, kerana mereka, yakni golongan Ahbash, mempunyai pandangan dan pendapat yang tidak menepati apa yang telah ditetapkan oleh jumhur umat Islam. Di sana barangkali akan berlaku masalah dan pertelingkahan disebabkan pendapat-pendapat ganjil yang mereka pegang dan i'tiqadkan. Ini hanyalah merupakan nasihat sahaja, kata Wahbah Zuhaili. Tak payah kahwin dengan Ahbash, kata dia. Demikian juga Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ketika ditanya tentang dia, tentang berkaitan dengan Ahbash, hukum salat di belakang imam yang Ahbash, kata Dr. Ramadan Al-Buti, salat di belakang Wahabi tidak haram. Tengok soalan dia. Al-Ahbash iaitu mereka yang mempunyai imam di Beirut, Abdullah Al-Harari. Mereka berkata di masjid mereka, salat di belakang Wahabi haram, dan sesungguhnya Ibn Taymiyah kafir, kata mereka. Lalu Ramadan Al-Buti jawab, salat di belakang Wahabi tidak haram. Al-Buti kata ni, Al-Buti ni dia bukan belagangnya sangat dengan geng-geng Salafi ni, tapi tengok apa Al-Buti kata, salat di belakang Wahabi tidak haram, dia kata. Dan mereka yang mengikutnya dalam salat sah, Al-Buti kata. Dan tidak boleh seseorang mengkafirkan muslim yang mana kita tidak mengetahui ketika matinya adalah ia mati kafir, dan tidak seorang pun yang tahu adakah Imam Ibn Taymiyah ketika matinya telah murtad dan mati kafir. Macam mana hampa boleh tuduh Ibn Taymiyah sebagai kafir? Tak ada bukti, tak ada siapa pun yang mengatakan Ibn Taymiyah kafir ketika hidup dia. Kemudian kata dia, berkenaan kumpulan yang ditanya kepada saya ini, yakni kumpulan Ahbash, mereka ini mengkafirkan ramai orang Islam, mereka mengkafirkan Mutawalli Sya'rawi dan Al-Qaradawi juga. Mereka mengkafirkan aku sendiri, Al-Buti. Al-Qaradawi dia mereka kafirkan, Mutawalli Sya'rawi yang ulama tafsir Mesir itu pun mereka kafirkan. Semua habis kafir. Ini fatwa yang lain kepada Al-Buti juga. Al-Buti kata mereka, yakni Ahbash ini, tidak hanya mengkafirkan aku, bahkan yang aku tahu mereka mengkafirkan orang yang jauh lebih baik daripadaku, kata Ramadan Al-Buti. Seperti Mutawalli Sya'rawi, Ibn Taymiyah dan Syekh Al-Qaradawi dan ramai lagi. Ini fatwa daripada Darul Ifta Al-Misriyah. Perkara yang sama, menceritakan tentang bahayanya kumpulan Ahbash kepada orang Islam. Dan semua perkara ni saya ada sertakan dalam buku tentang Ahbash yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Perlis. Fatwa ni agak panjang. Bagaimana dia menceritakan keadaan orang Ahbash di sana, memberi ancaman kepada orang Islam. Tengok potongan jawapan Darul Ifta Misriyah yang berkaitan dengan Ahbash. Jika yang dinamakan dengan jemaah Ahbash melakukan seperti apa yang dinisbahkan kepada mereka di dalam soalan, maka mereka adalah satu jemaah yang sesat yang telah melakukan perkara yang dilarang di dalam syarak. Wajib menjauhi mereka dan tidak mengadakan sebarang hubungan dengan mereka. Tidak ada juga sebarang hubungan antara jemaah ini. Ahbash dulu di peringkat awal, mereka selalu suka mendakwa mereka ni ada hubungan dengan Al-Azhar. Sehingga Al-Azhar akhirnya mengeluarkan surat. Lagi saya akan tunjuk surat tu, daripada yang menafikan ada sebarang hubungan antara Ahbash dengan Al-Azhar. Sebab tu disebut dalam surat ni, tidak, dalam jawapan ni, tidak ada juga sebarang hubungan antara jemaah ini dengan Al-Azhar Al-Syarif, dan tidak pernah keluar dari kami sebarang urusan dengan kumpulan Ahbash ini. Tidak ada dari pihak Universiti Al-Azhar Al-Syarif, tidak juga dari pihak Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah, tidak ada juga dari pihak Darul Ifta Al-Misriyah, tidak ada juga dari pihak Kementerian Wakaf Mesir. Tak ada hubungan sama sekali. Sekalipun Al-Ahbash suka menjual nama Al-Azhar dan seumpamanya. Ini salah seorang ulama lain, Kementerian Wakaf Mesir bahagian dakwah, juga menyatakan tentang bahaya dan sesatnya kumpulan Ahbash. Ini dia surat yang saya maksudkan, kenyataan rasmi surat daripada Universiti Al-Azhar Mesir yang menafikan ada hubungan mereka dengan Al-Ahbash, dan saya dah terjemahkan surat itu dan ada di dalam buku yang diedarkan
di Jabatan Mufti Perlis. Demikian juga bukan setakat ulama-ulama yang saya sebut sebentar tadi, demikian juga Majlis Fuqaha Asy-Syariah Amerika memfatwakan tentang sesat dan bahayanya kumpulan Ahbash. Mereka menyebut Majlis Fuqaha Asy-Syariah Amerika telah menerima satu permintaan fatwa tentang kumpulan Ahbash berikutan timbulnya fitnah di sebahagian bandar di Amerika. Sebagai jawapan kepada permintaan tersebut dan selepas melakukan penyelidikan, maka kesimpulannya seperti berikut. Kumpulan Ahbash dinisbahkan kepada Abdullah Al-Harari Al-Habashi, berasal dari bandar Harar di Habasyah. Dia dilahirkan di sana dari kabilah Tanhadar, dari asal-usul Arab di Habasyah. Sebelum dia meninggalkan Habasyah, dia telah menimbulkan fitnah dengan mengadakan pakatan bersama rejim pemerintah pada 1940 Masihi melawan persatuan-persatuan Islam tahfiz Al-Quran yang membawa kepada terpenjaranya mudir mereka selama 23 tahun awal tadi kita sebut. Kemudian Abdullah Al-Harari berhijrah ke Lebanon dan dia terus menetap di sana dan mempunyai beberapa pengikut. Mereka yang dikenali sebagai Ahbash terkenal dengan penyimpangan dalam perkara-perkara akidah dan keganjilan dalam perkara fiqh. Sama juga kemelampauan mereka dan permusuhan mereka terhadap umat Islam dan para ulama sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati. Antara akidah mereka yang rosak itu mengharuskan meminta tolong, memohon perlindungan dan berdoa kepada orang yang telah mati. Boleh pergi kubur, wahai penghuni kubur tolong kami. Wahai penghuni kubur tolong turunkan hujan ni, kemarau panjang ni. Tak turun hujan ni mati habis kami. Boleh minta kat kubur. Demikian juga pendapat mereka yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah. Sebaliknya kalam Jibril, kata mereka. Mereka juga mencela sebahagian para sahabat Nabi. Antara keganjilan mereka dalam persoalan fiqh, perkataan mereka yang mengharuskan perjudian dengan orang-orang kafir untuk merampas harta mereka. Boleh tak main, siapa-siapa yang teringin nak main judi tu boleh. Pergi cari orang kafir. Main judi kat depan pasal apa? Atas alasan nak ambil harta yang dimiliki oleh orang kafir untuk kita miliki. Kalau kita menang, kalau kita kalah, boleh juga harta tu ke orang kafir. Itu fatwa Ahbash, kumpulan Ahbash. Perkataan mereka yang mengharuskan melihat badan wanita ajnabi, bukan mahram, dan mengharuskan walaupun melihat dengan syahwat jika dilihat dari kaca televisyen atau cermin. Tengok di cermin tak apa, tengok di televisyen tak apa. Fatwa kumpulan Ahbash. Di Amerika mereka salat menghadap kiblat yang lain, bukan arah kiblat Kaabah. Antara kemelampauan mereka terhadap umat Islam dan para ulama ialah mengkafirkan dan memfasikkan hukum fasik kepada ramai para ulama dan para pendakwah seperti Ibn Taymiyah, Az-Zahabi, Nasiruddin Albani, Abul Ala Al-Maududi, Syekh Qutub, Qaradawi, Faisal Maulawi dan ramai lagi para ulama yang dihukumkan sebagai kafir. Banyak fatwa dan jawapan telah dikeluarkan daripada badan ilmu dan ulama yang telah menyesatkan mereka dan menjelaskan penyelewengan manhaj mereka. Antaranya disenaraikan di bawah tu. Banyak dah orang jawab. Bahkan banyak kitab yang ditulis untuk mendedahkan penyelewengan dan kesesatan golongan Ahbash. Ini fatwa dari Abdul Aziz Abdullah bin Baz, mufti Saudi yang dahulu, meninggal dah rahimahullah. Dia sebut tentang penyelewengan dan dia kata wajib memboikot dan mengingkari akidah golongan Ahbash ini. Dan kata bin Baz, wajib juga memperingatkan masyarakat tentang bahayanya golongan Ahbash. Ini fatwa daripada Syekh Faisal Maulawi, fatwa dari Dr. Munir Jumaah, dan di sini saya sertakan fatwa daripada fatwa Perlis. Kita tengok fatwa Perlis kata apa. Islam adalah agama yang menyeru pendamaian dan islah antara manusia dan mengamalkan agama tanpa bersifat melampau. Islam melarang dari bersikap mudah mengkafir dan menyesatkan sesama Muslim di atas sangkaan. Kita tak boleh kita sangka dia sebut satu perkataan, kita yang faham perkataan itu bawa kepada kafir dan fasik. Tak boleh. Kena tanya dia apa yang dia maksudkan. Kalau tidak, jangan hukum dia. Islam ajar sedemikian. Ini fatwa Perlis. Demikian Islam juga melarang mengubah tujuan perkataan atau tulisan pihak lain di atas perkara yang tidak mereka maksudkan. Orang tulis satu perkara, orang tu cakap perkara lain. Kita pergi pusing maksud dia pergi yang kita nak. Tak boleh sedemikian. Itu khianat nama dia.
Setelah bermusyawarah, maka Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis merumuskan seperti berikut. Ahbash adalah aliran yang diasaskan oleh Abdullah Al-Harari Al-Habashi yang mendakwa mereka beraliran Asy'ariyah. Tetapi aliran Ahbash ini adalah sesat dan melampau, yakni ghulu dalam menghukum pihak lain. Dia suka hukum kafir. Dia suka dengan mudah mengeluarkan hukum. Dia kumpulan yang suka buat keluar hukum ni, satu Ahbash, satu lagi ISIS. ISIS ni pun cepat-cepat hukum juga. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit taghut, boleh berjihad. ISIS macam tu. Dia kalau tuan-tuan tengok orang tu bercakap dengan tuan-tuan, suka buat keluar hukum, orang ni sesat, orang tu sesat, dia sama ada Ahbash ataupun ISIS. Kalau dia pergi perang tu, ISIS lah. Kalau dia ajak perang pemerintah tu, kira ISIS lah. Tapi Ahbash pun dia lebih kurang sama juga. Asas kesesatan mereka bukan kerana aliran Asy'ariyah yang dipegang, tetapi kerana sifat melampau dalam mengkafir dan menyesatkan pihak yang berbeza. Dia bahaya. Apa bahaya suka hukum kafir? Apa bahaya dia? Seorang yang suka menghukum kafir atau mudah menghukum kafir kepada orang lain, dia akan pergi kepada tindakan yang berikutnya. Apa dia? Halal darah. Halal darah. Siapa bunuh orang kafir ni, zahir nampak orang Islam, tapi sebenarnya dia kafir, lebih bahaya daripada orang kafir. Dia akan pergi congak macam itulah. Orang kafir tak apa, semua orang tahu dah kafir. Tapi ni orang ni pakai kepiah ustaz lagi, tapi dia kafir, lebih bahaya daripada orang kafir. Maka halal dia, darah dia halal. Dia akan pergi ke situ. Jadi orang masyarakat yang jahil, tak tahu apa, orang awam, digembar-gemburkan kalau bunuh orang tu dapat pahala, dia akan pergi buat. Dia akan memporak-perandakan masyarakat. Mereka juga mengamalkan pendekatan mengutuk, mencerca dan memalsukan kalam pihak yang berbeza dengan mereka. Ini seperti yang dibuat oleh pemilik blog tadi ni. Mereka telah mengkafirkan tokoh-tokoh ulama silam seperti Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim Al-Zahabi, dan ulama semasa seperti Qaradawi, Al-Buti, Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Al-Albani, Mutawalli Asy'arawi, Syekh Qutb dan selainnya. Setelah melihat fatwa-fatwa para ulama di peringkat antarabangsa seperti Darul Ifta Mesir, Majlis Fatwa Arab Saudi, Fatwa Qaradawi, Wahbah Zuhaili, Muhammad Sa'id, Ramadan Al-Buti dan lain-lain, maka dengan itu Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis berpendapat bahawa aliran Ahbash adalah salah satu daripada aliran yang melampau, sesat dan menyesatkan. Kewujudannya dalam kalangan masyarakat Islam amat berbahaya. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis berpandangan bahawa aliran ini hendaklah dicegah dan dicegah dari dipegang dan disebarkan. Hendaklah dicegah. Di akhir ni tuan-tuan, saya terjemahkan berita daripada Akhbar Watan ketika meninggalnya Abdullah Al-Harari pada 2 hari bulan 9 2008. Oi, lama dah. Maknanya 10 tahun lepas. Dia mati, meninggal pada 10 tahun lepas. Tengok Akhbar Watan kata apa. Itu saya screenshot daripada akhbar dia, dari laman web dia. Kemarin 2 hari bulan 9 2008, Abdullah Al-Harari, pengasas dan mursyid kerohanian bagi gerakan Al-Ahbash, telah meninggal dunia di Lubnan ketika umurnya 98 tahun. Kematian Al-Harari tidak menghentikan perdebatan tentang kepribadiannya dan tentang kemunculan gerakan Al-Ahbash ini yang dinamakan sebagai Jam'iyah Al-Masyari' Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Dia ada persatuan. Dia ada persatuan pertubuhan yang memberi bantuan-bantuan kebajikan kepada orang. Itu antara sebab orang banyak terpengaruh dengan dia. Al-Harari dilahirkan di Harara pada tahun 1910 Masihi, seterusnya berpindah-pindah dari beberapa negara Arab sebelum menetap di Lubnan pada tahun 1950 Masihi. Beliau sering mengkafirkan para ulama umat Islam. Dalam Akhbar Watan pun sebut benda yang sama. Kerja dia mengkafirkan para ulama. Inilah kerja Abdullah Al-Harari. Dan sekarang ni kerja mengkafirkan itu dipikul oleh anak-anak murid dia. Dan ada orang Malaysia yang telah belajar dan mengaji daripada Abdullah Al-Harari. Sebab tu tuan-tuan perlu tahu tentang pemikiran dan ajaran ni supaya kita ambil langkah berhati-hati dan menjauhkan diri, juga memberi peringatan kepada orang ramai dari terpengaruh dengan ajaran seumpama ini. Baik, saya ingat sekadar itu sahaja pembentangan daripada saya.
Barangkali ada soalan nak diajukan, dipersilakan. Ya. Di Malaysia secara amnya dan diperoleh setakat mana? Setakat ni di Perlis kita tak dengar ada apa-apa lagi tentang Ahbas. Terpengaruh tu kita tak berani hukum lah, tapi tangkapan di pengikut Ahbas tak ada lagi lah setakat ni. Wallahu a'lam. Di Malaysia dah ada. Antaranya pemilik blok tu di Pahang. Di Pahang tempat dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah tanda-tanda yang mudah kita nak kenal orang ni pengikut Ahbas? Kalau ada 5 tanda ke 7 tanda ke, jadi mungkin nak memudahkan kita lah. Jadi apa nama, orang kata mungkin ustaz boleh, orang kata boleh rumuskan lah. Ada apa nama, apa-apa. Antara tanda mudah nak kenal golongan Ahbas, kalau kita nak kenal Syiah, golongan cara mudah dia bila dia selalu bangkitkan isu Ahlul Bait, Ahlul Bait. Ahbas ni antara mudah pertama dia kafirkan Ibn Taymiyah. Kemudian dia suka hukum orang Wahabi. Beza sikit, ni mesti Wahabi. Ni mesti Wahabi. Tu letih sikit. Kita pun tak tahu Wahabi tu apa kan. Tiba-tiba kena hukum Wahabi. Itu antara tandanya. Pertama, mengkafirkan Ibn Taymiyah. Kalau dia orang alim sikit, dia mengaji dalam kuliah, dia akan hina Ibn Taymiyah. Kemudian dia suka sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Kemudian dia juga suka kepada kubur. Itu antara sikap dia. Sanggup pergi tempat jauh-jauh. Kenapa? Nak pergi kubur seorang orang alim di sana. Sedangkan Nabi larang. Bersungguh-sungguh bermusafir untuk tujuan ibadat, melainkan 3 masjid, kata Nabi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Adapun bermusafir untuk pergi beribadat ke kubur, tak, Nabi tak bagi. Tapi mereka tak boleh, mereka pergi di tempat-tempat yang jauh untuk keberkatan dan seumpamanya. Itu antara ciri-ciri yang boleh kita kenal. Ciri-ciri awal boleh kita kenal ini golongan Ahbas. Apa tadi? Mengkafirkan Ibn Taymiyah, terlalu allergic dengan Wahabi, dan ketiga, suka tempat-tempat kubur. Dan sifat mereka ni ekstrim. Mereka ni ekstrim. Wallahu a'lam. Ya. Saya tokoh di Malaysia ni, tadi pemilik blok tadi, dia sendiri mengaku. Dia sendiri mengaku. Saya payah sikit nak sebut nama orang ni, dia funny sikit kan. Yang penting tuan-tuan kenal ciri-ciri tu cukup lah. Sebut nama orang ni tak syok lah kan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit Ustaz, apakah hubungan antara kumpulan Ahbas dan juga Hasan Saqaf? Tengok macam nampak ada persamaan. Saya pandangan peribadilah. Mereka bertemu kerana berdepan dengan musuh yang sama. Tapi yang saya faham, mereka ni tak sama. Mereka ni dua aliran yang berbeza. Ahbas, pengasas dia Abdullah Al-Harari. Manakala Hasan Saqaf, dia bukan Ahbas, tapi dia mirip kepada Syiah, dia lain daripada Abdullah Harari. Tapi mereka bersama untuk menghadapi golongan-golongan hadis daripada untuk hadapan. Musuh yang sama. Bagi saya mereka musuh yang sama, tapi mereka tu dua aliran yang berbeza. Dan mereka bertemu pada beberapa persamaan lah. Isu kubur, isu menghina para sahabat, mereka bertemu. Abdullah Harari menghina para sahabat, Hasan Saqaf menghina para sahabat. Hasan Saqaf menghina Muawiyah. Ramai lagi para sahabat, sehingga Hasan Saqaf kata sebahagian sahabat tak ada nilai langsung dalam kitab dia. Tak ada nilai para sahabat tu. Seorang yang tak cerdik macam-macam disebut. Hasan Saqaf sebut kepada para sahabat. Dan itu ada persamaan mereka di antara Hasan Saqaf dengan Abdullah Harari. Tapi mereka, pada yang saya tahu, mereka tidak sama. Mereka dua aliran yang berbeza. Wallahu a'lam. Dua-duanya bahaya,
dan perlu ditangani dengan elok. Dan Hasan Saqaf ni bukan orang yang seberangan. Dia tulis sendiri. Macam Abdullah Harari ni ada dakwaan yang mengatakan dia tak reti apa. Orang yang tulis untuk dia. Tapi Hasan Saqaf ni dia reti sungguh. Dia ada ilmu lah. Tapi dengan cara pembawakan dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, saya serah semula kepada Ustaz Syafi. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Qadir bin Sahak, gawai daripada Jabatan Mufti, di atas penerangan pembentangan kertas kerja yang kedua, iaitu penerangan fatwa Negeri Perlis berkaitan dengan kumpulan Ahbash. Maka di sini berakhirlah sudah acara wacana pengukuhan akidah tahun 2018, semak akidah anda. Maka kita akan terus kepada acara yang seterusnya, iaitulah ucapan perasmian. Jadi majlis saya tangguhkan buat seketika bagi kita memberi laluan kepada yang berbahagia Tuan Pengarah dan juga YB Tuan Ruzaini bin Rais untuk masuk ke dalam dewan kita lah, insyaAllah. Minta tuan-tuan dan puan-puan duduk sah sikit je.